pertama 11 Syawal 23 Mei. Tak pakai face mask, tiada penjarakan fizikal, beli ketuk. Malaysia catat kes harian positif COVID-19 tertinggi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. 16 individu di kompaun RM4,000 setiap seorang selepas berkumpul tanpa penjarakan sosial selain tidak memakai pelitup muka ketika serbuan polis di kampung Sungai Layar Hujung dekat Sungai Petani. Ketika serbuan, kesemua mereka sedang melakukan urusan jual beli air ketum dalam keadaan duduk berkumpul. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Azli Abu Shah berkata, serbuan dilakukan sepasukan polis bahagian siasatan khas di 9 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah kira-kira jam 5.15 petang semalam. Ketika diterjah, kesemua mereka duduk dalam satu kumpulan dengan tiada penjarakan sosial dan tidak memakai pelitup muka. Jelas Azli, semua yang ditahan berusia 20 hingga 51 tahun dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda untuk tindakan kompaun. Mereka di kompaun RM4,000 kerana melakukan kesalahan di bawah perkara 9 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2021 iaitu aktiviti terlarang bilangan 11. Mereka juga turut disiasat di bawah Akta Racun. Beberapa laluan utama dan lorong tikus Kampung Batu Muda Tambahan Kuala Lumpur dipasang kawat duri susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan itu yang berkuat kuasa hari ini sehingga 5 Jun. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Englai berkata, kawasan PKPD itu melibatkan kira-kira 800 penduduk. Semua jalan utama bagi tujuan keluar masuk di kawasan berkenaan ditutup sepenuhnya sepanjang pelaksanaan PKPD. Kawalan ketat dilakukan pasukan polis Dang Wangi dan ATM. Sesiapa yang ingin keluar untuk berurusan di luar yang ada pengecualian tertentu, seperti untuk urusan kecemasan atau kematian dan juga rawatan kesihatan. Tapi dengan syarat mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis, dan satu lagi kelonggaran diberi adalah untuk memberi makanan dan keperluan asas. Jelasnya mengikut SOP PKPD, hanya seorang daripada setiap rumah dibenarkan keluar untuk membeli barangan keperluan asas selain urusan pengeluaran wang. Semalam, KKM melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di kawasan berkenaan apabila 106 kes positif COVID-19 telah direkodkan di Kampung Batu Muda Tambahan hasil daripada 300 ujian saringan. Baki saringan virus itu akan dijalankan semula pada Isnin depan. Terdahulu dalam tinjauan kru berita Al-Hijrah malam tadi di lokasi terbabit mendapati terdapat beberapa kemah bagi menempatkan ujian saringan COVID-19 yang didirikan petugas KKM. Manakala di Pahang, PKPD yang bermula esok di seluruh Kuantan menyebabkan situasi pembelian panik. Namun tinjauan TV Al-Hijrah di Pasar Besar Kuantan pagi tadi mendapati walaupun berlaku peningkatan pengunjung tetapi mereka kekal mematuhi SOP ditetapkan Majlis Bandaraya Kuantan. Peniaga yang ditemui berkata orang ramai mula mengunjungi Pasar Besar Kuantan sejak awal pagi bagi mendapatkan barangan keperluan. Menurut seorang peniaga ayam, Azizah Umar, masih ada pengunjung yang keliru mengenai PKP dan PKPD sedangkan Pasar Besar masih dibenarkan beroperasi seperti biasa esok. Azizah kebiasaannya akan habis menjual ayamnya kira-kira jam 1 petang tetapi hari ini kira-kira 200 ekor ayamnya habis terjual 3 jam lebih awal. Salah satu faktor saya rasa mungkin sebab esok Kuantan akan PKPD, salah satu faktornya. Jadinya apabila dah PKPD, SOP pasar juga akan diperketatkan juga. Jadi orang kata pelanggan pun masuk terhad. Jadi diorang pun mungkin panic buying jugalah dengan apa keadaan yang berlaku sekarang ni. Sementara itu, pengunjung yang ditemui berkata ramai penduduk cuba mendapatkan stok bekalan basah sebelum PKPD yang dijadualkan selama 2 minggu. Hari ini memang nampak ramai lah, luar biasa sikit daripada biasa. Mungkin besok dah start PKPD kan. Jadi mungkin ramai untuk orang beli bahan-bahan mentah lah.
Untuk tak tahu, kita tak tahulah kan seminggu ke untuk beberapa hari ke, kita tak tahu esok adakah pasar buka atau tak buka, tak tahu, wallahu alam. Sebanyak 7 mukim di Kuantan dikenakan PKPD berkuat kuasa esok sehingga 6 Jun. Ia melibatkan Berserah, Kuala Kuantan 1, Kuala Kuantan 2, Penuh, Sungai Karang, Ulu Kuantan dan Ulu Lepar. Daripada 6,548 ujian saringan ke atas individu yang dijalankan KKM, seramai 619 disahkan positif dan kes meningkat ketara dalam tempoh 10 hari. Jumlah kes harian COVID-19 di negara ini belum ada bayangan untuk berkurangan selepas Malaysia mencatatkan kes positif tertinggi hari ini iaitu menghampiri 7,000 kes. Angka hari ini juga menyumbang kepada rekod kes harian melebihi 6,000 selama 5 hari berturut-turut. Setakat jam 12.30 hari tadi, Selangor kekal sebagai penyumbang kes tertinggi dengan 2,235 kes, diikuti Sarawak 663, Kelantan 626 serta Johor sebanyak 549. Dengan pertambahan kes virus maut itu, kes keseluruhan di Malaysia sudah mencecah 512,091 kes. Angka kematian dilaporkan masih tinggi dengan pertambahan 49 orang lagi hari ini menjadikan jumlah kumulatif kepada 2,248. Sementara itu, 681 pesakit COVID-19 sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan 361 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 2 lokasi baharu pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC telah dikenal pasti di Kelantan. Ia susulan negeri itu masih menunjukkan tren peningkatan 3 angka kes harian virus berkenaan. Tempat itu melibatkan Dewan Kebudayaan dan Kesenian Negara serta Queen's Park Sport City yang terletak di Tanjung Chat. Pengarah PKRC Negeri Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata 11 PKRC sedia ada sudah mencapai kapasiti penggunaan 90 hingga 97%. Kekangan kita di Kelantan ini, kita tidak mempunyai bangunan-bangunan yang besar yang boleh menempatkan pesakit-pesakit COVID ini dalam kapasiti yang tinggi. Setakat ini yang paling besar yang kita ada adalah di PKRC Campus yang mampu menempatkan dalam satu masa maksima 464 pesakit. Dan dengan kemudahan-kemudahan yang kita pun tambah baiklah. Macam di PKRC Campus, kita menambah jumlah toilet yang ada dengan menggunakan toilet portable sebanyak 10 unit. Jadi itulah faktor-faktor yang kita perlu lihat. Bila dah berkumpul ramai-ramai pesakit ini, kita perlu ambil kira faktor-faktor infra yang memberi keselesaan kepada pesakit. Mengulas lanjut, Dr. Azman berkata PKRC baharu ini lebih mudah jika dibina di bangunan yang sedia ada yang boleh disediakan dalam masa hanya 3 hari berbanding PKRC di luar bangunan yang mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di PKRC khas Gelanggang Seni Kota Baru. Dr. Muhammad Azman berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan untuk menambah lagi 30 katil klinikal di PKRC khas Gelanggang Seni dalam tempoh terdekat untuk menempatkan pesakit COVID-19 kategori 3 ke atas. Ia susulan penggunaan katil unit rawatan rapi ICU di Hospital Raja Perempuan Zainab II telah mencapai kapasiti sehingga 95%, malah ada ketika mencapai sehingga 100%. Sementara itu, di Pulau Pinang, Angkatan Tentera Malaysia menjangkakan wad unit rawatan rapi ICU Medan di Hospital Kepala Batas akan mula menerima pesakit COVID-19 Selasa ini selepas wad itu sudah boleh digunakan. Ketua Staf Markas ATM Lieutenant General Datuk Muhammad Zakaria Yadi berkata sesi dry run field ICU Medan dijangka akan dilakukan esok bagi menguji semua peralatan di wad berkenaan. Dalam tinjauan yang telah kita laksanakan, kita dapati perkembangannya adalah mengikut jadual yang telah ditetapkan dan kita menjangkakan dalam masa terdekat keseluruhan persiapan ini akan lengkap dan akan boleh mula dioperasikan. ICU Medan HKB akan menempatkan kekuatan 534 anggota ATM dan 29 staf awam. ICU Medan ini mampu menempatkan 24 pesakit kritikal COVID-19 dan pembinaannya berkonsepkan sistem hybrid yang menggunakan kombinasi modul kontena dan kompleks kemah utilis yang akan dilengkapi peralatan perubatan yang diperlukan.
Ia dibangunkan selepas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini berkata terdapat keperluan mendesak untuk mewujudkan fil ICU yang dihaskan bagi merawat pesakit kritikal di Hospital Kepala Batas Pulau Pinang. Ia berikutan peningkatan kadar penggunaan katil ICU COVID-19 di hospital-hospital Pulau Pinang yang telah mencecah lebih daripada 100%. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zakaria berkata ATM akan melihat permohonan dan juga aset yang dimiliki ATM sebelum membina lebih banyak ICU medan di negeri-negeri lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ku coba renungi semua detik waktu yang telah berlalu, menyisakan pedih di hati, mengingat keangkuhan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Park and dine dalam kenderaan tidak dibenarkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Indra Mulia Ipoh kembali lancar dan terkawal selepas berlaku kesesakan luar biasa Jumaat lepas. Tinjauan kru kami hari ini mendapati proses pemberian vaksin teratur tanpa bersesak dan orang ramai perlu beratur di luar kawasan yang ditetapkan. Rata-rata yang ditemui berkata walaupun beratur panjang namun mereka tidak perlu menunggu lama untuk menerima vaksin seperti yang dijadualkan. Malah penerima yang rata-ratanya warga emas juga berpuas hati dengan layanan yang diberi para petugas di PPV. Saya rasa mudah, tapi pasal orang ramai kita terpaksa mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Satu persatu kita terpaksa melalui, agak sukar jugalah, tetapi okey. Alhamdulillah masuk terus je. Alhamdulillah. Tapi hari ini mudah lah. Kira mudah lah semua, tak adalah apa-apa ininya kan. Orang sini pelayan baik apa semua. Tinjauan juga mendapati 6 kemah tambahan dipasang bagi memberi keselesaan kepada orang ramai untuk menunggu. Jumaat lalu berlaku kesesakan luar biasa di PPV Stadium Indra Mulia Ipoh selepas 799 individu hadir bersama pengiring masing-masing tanpa janji temu. Keadaan tersebut menjadikan PPV tersebut sesak dengan orang ramai yang beratur dalam keadaan berhimpit-himpit. Takut juga sebab ramai sangat orang. Kita pun kalau warga emas sendirian memang agak sukar sebenarnya. Tapi bila dah start the procedure dekat tempat stesen pertama, lepas tu dah smooth dah insya-Allah. Dia mula-mula tu je yang macam kelam kabut sikit kan, nampak macam chaos sikit. Tapi sebenarnya okey kalau kita dengar arahan betul-betul, sebenarnya smooth je insya-Allah. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ding Leming berkata, kesesakan pada Jumaat lalu ekoran penerima gagal hadir pada tarikh janji temu baharu yang ditetapkan menerusi MySejahtera sebelum ini. Datuk Ding berkata, selaras dengan keputusan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, tiada pemberian vaksin akan diberikan tanpa janji temu atau secara walk-in. Polis Sarawak memandang serius mengenai inisiatif baru pengurusan makanan yang menyediakan perkhidmatan Park and Dine dalam kenderaan di negeri itu. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Aidi Ismail ketika dihubungi Berita Al-Hijrah menegaskan perkhidmatan itu tidak dibenarkan, malah ia melanggar SOP dan boleh dikenakan kompaun oleh pihak berkuasa. Okey, apa yang kita tak benarkan ialah di mana pihak premis atau restoran
menyediakan makanan dalam dulang dan bawa pada kenderaan untuk dimakan dalam kenderaan. Dine-in walaupun dalam kenderaan. Yang dibenarkan ialah di mana pelanggan pergi beli bungkus. Tidak ada lainan sampai ke kenderaan mereka. Kalau dia beli bungkus, pun dia bawa balik. Sampai nak makan dalam kenderaan, nak makan rumah ke, apa kan. Tapi dalam bentuk berbungkus, bukan bentuk serve. Dalam dulang, ada bekas minum, ada bekas air, dan kemudian lepas makan, dia pulang balik pada pihak restoran itu dah dibenarkan. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai inisiatif baharu Park and Dine yang menggantikan dine-in di restoran ekoran SOP mengekang penularan COVID-19 di Sarawak. Tambah Datuk Aidi, beberapa premis makanan di Kuching turut dikenal pasti melaksanakan kaedah sama. Katanya walaupun ia disifatkan pendekatan atau inisiatif yang diusahakan peniaga, tetapi SOP tidak dibenarkan dine-in perlu dipatuhi rakyat. 4 penolong pegawai penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis serta seorang pengurus syarikat logistik didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini di atas 10 pertuduhan melibatkan kes kartel daging sejuk beku pada Disember 2016 hingga Disember tahun lalu. Tertuduh Nur Azlan Marzuki 40 tahun dan Muhammad Hafizan Khalid 44 tahun didakwa atas 5 serta 1 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM37,500. Kedua-dua dituduh terima upah untuk melepaskan 41 kontena yang membawa daging sejuk beku milik syarikat ZS Armin Sendirian Berhad dari negara yang tidak diiktiraf Jabatan Veteriner Malaysia. Kesemua kesalahan itu dilakukan di restoran di sekitar Iskandar Puteri dan Johor Bahru pada Disember 2016 hingga April 2017. Bagaimanapun mereka mengaku tidak bersalah. Sementara itu, Khairul Izzat Sulaiman, 31 tahun dan Muhammad Sofyan Muhammad Zain, 27 tahun pula mengaku bersalah atas dakwaan menerima suapan dari seorang ejen penghantaran QFF Logistik Sendirian Berhad bagi mempercepatkan proses pemeriksaan dokumen dan fizikal consignment. Masing-masing menerima wang berjumlah RM100 dan RM30 pada 10 November dan 5 Oktober 2020. Kesalahan tersebut dilakukan di Pejabat Makis Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Atas kesalahan itu mereka didenda RM1,500 atau sebulan penjara jika gagal membayar denda. Dalam pada itu, seorang pengurus syarikat logistik Abdul Latif A. Rahman, 55 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap 2 pertuduhan memalsukan dokumen borang pengakuan barang-barang import pada Oktober 2020. Tertuduh didakwa memalsukan dokumen borang pengakuan barang-barang import bagi syarikat LY Frozen Sdn Bhd dengan menggunakan nama dan tanda tangan pembuat akuan yang sebenarnya sudah meninggal dunia pada 2009 bagi mengelirukan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Mahkamah menetapkan 29 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Maritime Rescue Subcenter MRSC Kuantan mempergiatkan operasi cari lamat seorang pemancing yang disyaki jatuh laut di perairan Kuala Terengganu sejak 4 hari lalu. Menurut Pengarah Maritime Negeri Terengganu, Kapten Maritime Muhammad Sufi Muhammad Ramli, sektor pencarian hari ini diteruskan membabitkan keluasan 332.37 batu persegi. 2 aset milik maritim terlibat dalam operasi mengesan mangsa iaitu kapal maritim KM Nusa serta pesawat AW139 yang memantau menerusi udara. Jelas Muhammad Sufi pihaknya tidak menolak kemungkinan mangsa hanyut dari lokasi insiden. Operasi turut mendapat bantuan daripada pasukan polis marin, Jabatan Perikanan dan nelayan tempatan. Anggota penyelamat tidak mengalami sebarang kesulitan dari sudut cuaca serta tiada amaran laut bergelora dan ribut petir. Pada Khamis lalu, Wan Muhammad Sufian Wan Abdul Rahman 34 tahun disyaki terjatuh ke laut ketika memancing di perairan Kuala Terengganu. Bot mangsa ditemui nelayan tempatan pada jarak 10.1 batu nautika daripada muara Sungai Terengganu dan sehingga kini mangsa masih belum ditemui. Berehat seketika selepas ini, negara bukan Islam bersolidariti bersama Palestin. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Jumlah keseluruhan jemaah haji yang dibenarkan bagi musim 1442 Hijrah adalah 60,000 orang. Kementerian Kesihatan Arab Saudi dalam satu kenyataan memaklumkan daripada jumlah keseluruhan itu 45,000 jemaah adalah dari negara luar, manakala baki 15,000 jemaah dari Arab Saudi.
Bagaimanapun jumlah keseluruhan jemaah yang dibenarkan tertakluk kepada situasi COVID-19 berdasarkan kenyataan 9 muka surat yang dikeluarkan, syarat umur yang dibenarkan adalah antara 18 hingga 60 tahun, mempunyai kesihatan yang baik selain perlu mendapatkan dokumen pengesahan daripada hospital. Individu yang terpilih menunaikan haji perlu melengkapkan keseluruhan dos suntikan vaksin COVID-19 serta menunjukkan sijil vaksinasi yang disahkan Jabatan Kesihatan Negara Jemaah. Tempoh menerima keseluruhan dos suntikan vaksin COVID-19 hendaklah tidak kurang 14 hari daripada tarikh menunaikan haji. Selain itu, jemaah juga perlu melakukan ujian saringan COVID-19 dan mendapat keputusan negatif 3 hari sebelum berlepas ke Arab Saudi. Pemimpin utama sayap politik Hamas, Yahya Sinwar, muncul buat pertama kalinya di halayak pada hari kedua gencatan senjata berkuat kuasa. Yahya menziarahi ahli keluarga mangsa yang terbunuh akibat serangan 11 hari rejim Zionis di Gaza. Beliau dilihat bersalaman dan menyampaikan ucapan takziah kepada ahli keluarga mangsa yang gugur akibat serangan rejim Zionis. Selepas 11 hari dibedil rejim Zionis, Gaza kini memasuki fasa pemulihan. Aktiviti harian sedikit demi sedikit dimulakan. Bantuan seperti tilam dan selimut turut diagihkan. Pengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dianggarkan lebih 6,000 penduduk Gaza hilang tempat kediaman. Lebih 1,042 kediaman dan unit komersial musnah sepenuhnya. Lebih 800,000 penduduk Gaza turut hilang punca bekalan air bersih. حجم الخسائر كبير خصوصا ان احنا كنا منتهيين من شهر رمضان المبارك وكانت تجهيزات كبيره لعيد الفطر كاي شعوب كاي من دول العالم لكن طبعا الخساره كبيره تكبدنا سواء اقتصاديا. Dalam pada itu, ketika penduduk Gaza mula membina semula kehidupan mereka, rakyat Palestin di Baitul Maqdis pula terus dizalimi dan dikasari polis Zionis. Menurut sumber tempatan, ketegangan tercetus hari ini setelah polis Israel menghalang umat Islam daripada beribadah di dalam Masjid Al-Aqsa untuk memberi laluan kepada penduduk Yahudi beribadah. Beberapa pemuda Palestin juga dipukul dan ditahan polis Zionis. Dalam pada itu, gelombang sokongan dunia terhadap Palestin terus bergema. Di London dan Paris, ribuan turun ke jalanan bagi mendesak Israel dikenakan tindakan tegas. Dianggarkan lebih 180,000 warga London berarak di pusat tumpuan bandaraya itu termasuk di Hyde Park. Mereka mengibarkan bendera Palestin sambil melaungkan slogan, "Kami semua warga Palestin." Peserta demonstrasi juga mendesak agar Israel dikenakan sekatan antarabangsa. Perhimpunan Solidariti itu turut disertai beberapa ahli parlimen daripada Parti Buruh serta aktivis anti perang. Sementara itu, demonstrasi sama turut berlangsung di Paris. Dianggarkan 4,000 penduduk bandaraya itu berhimpun di Place de la République mendesak kerajaan Perancis memutuskan hubungan dengan Israel. Peserta demonstrasi yang ditemui menyifatkan kejahatan senjata sahaja tidak mencukupi. Israel perlu dihukum atas jenayah perang kerana telah membunuh orang awam termasuk kanak-kanak dan mengebom kediaman. Dalam pada itu, pensyarah kanan sains politik Mujibur Abdul Muiz berkata, gelombang solidariti dunia bersama rakyat Palestin menerusi media sosial dan demonstrasi besar-besaran mampu memberi tekanan kepada Israel. Ia setelah saluran formal dan diplomasi termasuk Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dilihat masih gagal menghalang rejim Zionis meneruskan kezaliman mereka di Palestin. Saya melihat kalau ini barangkali diteruskan, mungkin ini akan mencipta gelombang baru yang membolehkan kita memiliki saluran dan juga ruang untuk menyuarakan suara dan juga kesatuan solidariti antara bangsa terhadap keganasan di Palestin dan sebagainya ini muncul menjadi alternatif dan pilihan. Dan barangkali gerakan-gerakan ini mungkin mampu untuk memberikan tekanan kepada kerajaan masing-masing. Tambah beliau, kelantangan masyarakat antarabangsa termasuk dari negara bukan Islam dalam memberi sokongan terbuka kepada Palestin juga bukti dunia kini lebih memahami isu Palestin dan tidak lagi melihat ia sebagai isu agama semata-mata. Saksikan bicara khas cabaran pandemik COVID-19 bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin jam 9 malam ini di TV Al Hijrah. Terus jaga diri dan kekal
patuhi SOP. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.